dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Syazani binti Rohaizai, nombor matrik 17 DSK18F1050, dan hari ini saya ingin membentangkan video dokumentari yang bertajuk Cintai Alam Sekitar. Assalamualaikum. Nama saya Sharifah Nusamihah binti Tuan Besar. Saya dari kelas DSK 5B. Nombor pendaftaran saya ialah 17 DSK 18F1046. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Nazatul Insyirah binti Abdul Aziz, 17 DSK 18F1052. Hari ini kami akan membincangkan satu topik iaitu cintailah alam sekitar. Apa itu alam sekitar? Alam sekitar merupakan benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi dalam muka bumi kita. Jadi, ianya juga lebih dikenali sebagai flora dan fauna. Keindahan alam sekitar akan pudar sekiranya manusia tidak menjaga dan memeliharanya sebaik mungkin. Ini kerana alam sekitar memainkan peranan sangat penting untuk manusia dan kita saling berkait rapat dengan alam sekitar kerana kita juga memerlukan kesan yang baik daripada ekosistem, iaitu udara yang bersih, oksigen yang mencukupi serta membantu manusia untuk meneruskan kehidupan dengan lebih lancar. Sekarang saya akan meneruskan topik ini dengan tajuk pertama saya iaitu kepentingan alam sekitar kepada diri kita. Ekosistem yang stabil amat penting kepada manusia, alam sekitar dan terutamanya kepada bumi kita sendiri. Walau bagaimanapun, sekarang terdapat pelbagai masalah yang boleh meruntuhkan kestabilan ekosistem kita dan ianya sangat buruk dan memberi impak yang sangat negatif kepada masyarakat kita. Apabila ekosistem kita tidak stabil, ianya juga merupakan punca kenapa berlakunya akibat pencemaran yang berlaku dalam dunia kita. Pencemaran yang sering kita dengar adalah pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran terhadap kehijauan bumi kita. Antara masalah yang sering kita dapat lihat adalah dengan kematian kehidupan mari, iaitu sotong, ikan dan hidupan lautnya lain yang merupakan sumber makanan kita ataupun sumber pemandangan kita. Masalah ini berlaku kerana sesetengah daripada manusia, iaitu golongan daripada kita sendiri, membuang sisa toksik yang tidak sepatutnya dibuang ke dalam sungai ataupun laut. Sisa toksik yang mereka buang itu merupakan yang diproses daripada kilang, yang merupakan bahan yang kita sendiri tidak tahu. Jadi ianya dapat membunuh kehidupan akuatik kita dengan sangat cepat. Selain itu, mereka juga telah membuang sisa plastik sampah ke dalam laut. Tidak sahaja plastik sampah, mereka juga membuang segala jenis plastik yang merupakan bahan yang susah untuk dilupuskan, dan apabila ianya masuk ke dalam plastik, sistem akuatik kita akan makan. Contohnya ikan akan makan plastik dan akan menyebabkan kematian alam akuatik kita, haiwan akuatik kita. Seterusnya adalah isu pemanasan global. Kerana terdapat banyak aktiviti pembalakan haram yang berlaku di hutan simpanan kita sekarang ni. Dengan berlakunya aktiviti pembalakan haram tersebut, suhu kita akan meningkat dan ianya akan meningkatkan juga paras air laut kita, yang merupakan satu perkara yang sangat tidak baik dan sangat buruk kepada ekosistem kita untuk kekal stabil. Jadi, ianya merupakan perkara yang sangat negatif dan tidak baik kepada sistem kita. Akhir kata, kita sebagai hamba Allah hendaklah sentiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan olehnya. Dan kita juga hendaklah menjadi hamba Allah yang sayang akan alam sekitar yang telah diberikan olehnya. Selain daripada itu, kita juga hendaklah menghentikan aktiviti-aktiviti yang terlarang tadi, yang merupakan aktiviti pembalakan haram,
pembuangan sisa toksik, pembuangan plastik ke dalam sungai. Semoga apabila kita menghindari perkara-perkara itu, ekosistem kita akan kekal stabil dan manusia dapat memelihara kehidupan dengan lebih lancar selepas ini. Sekian daripada saya, Nur Syazwani. Terima kasih. Setelah mengetahui tentang kepentingan alam sekitar kepada ekosistem, kita pergi pula kepada isu-isu alam sekitar. Adakah anda sedar, pada masa kini di seluruh dunia, termasuk negara kita Malaysia, sedang mengalami pembangunan yang amat pesat sekali. Aktiviti-aktiviti manusia lebih mementingkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan kemajuan sains dan teknologi. Akibatnya, kesemua negara-negara di seluruh dunia menghadapi pelbagai masalah dan isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar, seperti penebangan hutan, peningkatan gurun, hakisan tanah dan juga serta pemendapan asid di permukaan bumi. Antara isu alam sekitar ialah berlakunya hujan asid. Hujan asid adalah satu istilah umum berkaitan dengan asid dan bahan-bahan pencemaran yang bersifat asid dalam hujan, salji dan juga wap awan. Istilah ini membayangkan komponen semula jadi dan juga komponen buatan manusia. Bagaimana pertambahan keasidan boleh berlaku dalam air hujan? Pertambahan keasidan air hujan diakibatkan oleh pertambahan kepekatan gas-gas berasid dalam atmosfera seperti gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Pertambahan keasidan hujan juga adalah disebabkan oleh buatan manusia yang mengeluarkan gas-gas buangan daripada kilang, eksus kenderaan dan juga bahan api fosil. Oleh yang demikian, bukan hanya air hujan dapati bertambah berasid, tapi juga hujan asid dan kabus. Jadi, mendapan asid adalah satu istilah yang biasanya digunakan bagi semua keasidan yang diakibatkan oleh wap, gas dan zarah. Setelah kita mengetahui punca-punca dan kesan pencemaran kepada alam sekitar, marilah kita mengetahui langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran ini. Yang pertama adalah mengurangkan penggunaan bahan kimia. Pengusaha-pengusaha kilang seharusnya cakna tentang hal ini kerana penggunaan bahan kimia boleh mendatangkan impak yang buruk dalam jangka masa yang panjang kepada alam sekitar. Yang kedua adalah pihak berkuasa hendaklah mengetatkan undang-undang berkaitan penjagaan alam sekitar supaya pengusaha-pengusaha kilang ini akan lebih mengambil berat terhadap hal ini dan tidak mengambil ringan lagi. Yang ketiga adalah kitar semula. Kitar semula sangat penting supaya sumber-sumber seperti pokok yang kita gunakan untuk dapatkan bahan mentah dapat dikurangkan. Kesimpulannya, kita sebagai satu komuniti yang tinggal di muka bumi ini hendaklah menjaga alam sekitar yang dianugerahkan oleh Tuhan ini. Seperti kita sedia maklum, alam sekitar memainkan peranan yang penting dalam memastikan kesejahteraan kehidupan seharian kita. Akhir kata, cintailah alam sekitar demi kepentingan masa hadapan. Sekian daripada kami. Terima kasih.